Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan mengenai struktur jantung. Pertama sekali, mungkin saya dapat kongsikan lokasi jantung terlebih dahulu. Okey, jantung kita berada di dalam rongga toraks. Okey, rongga toraks, kalau kita tengok rangka kita di sini, ini adalah rongga toraks. Rongga toraks berada di dalam ni, berada di dalam rib cage ataupun di dalam sangkar rusuk kita, dan dia berada posterior kepada tulang sternum. Right? Dan dia berada di midline, tengah-tengah. Kalau kat sini kita tengok dia berada di midline, chest kita midline. Kemudian dia berada di antara kita punya organ paru-paru kita lah. Dan dia lying down, dia berada di atas diafragma. So base dia berada pada kedudukan di mana dia terletak di atas diafragma. Okey, kemudian apexnya pula ataupun unjuran yang berada, ataupun kita tengok di hujung jantung kita ini, apexnya mengunjur ke otot intercostal yang kelima. Right, the fifth intercostal muscles. Okey, otot intercostal yang kelima. Right, itulah kedudukannya. Okey, seterusnya saya nak menerangkan mengenai coronary artery terlebih dahulu. Okey, kalau kita tengok gambar rajah di sini. Okey. Alright. Coronary artery berasal, dia merupakan saluran yang keluar daripada saluran aorta kerana dia membawa darah yang beroksigen, saluran coronary artery. So pertama sekali dia bercabang kepada coronary artery di sebelah kanan. Okey, yang supply blood kepada bahagian jantung di sebelah kanan lah, dan juga sebahagian di bahagian posterior, di bahagian belakang, bahagian ventricle. Okey, membekalkan darah yang beroksigen. Okey, kemudian dia ada di sini kita panggil marginal coronary artery, marginal artery. Di sini, kat sini pula adalah cabangan di sebelah kiri lah. Daripada aorta ni, cabangan di sebelah kiri yang akan membekalkan darah, khususnya darah yang beroksigen, khususnya di bahagian ventricle di sebelah kiri. Dan dia ada atrioventricular artery lah. Atrio dikenali sebagai atrioventricular artery. Kemudian dia ada juga marginal artery. Marginal artery yang akan membekalkan oksigen di permukaan jantung kita lah. Supply. Kemudian di sini ada circumflex artery yang membekalkan di bahagian belakang. Right, so itu coronary artery. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai salur darah utama. Salur darah utama yang membawa darah keluar masuk ke dalam rongga jantung kita lah. So kalau tuan-tuan tengok di sini, yang pertama sekali yang saya nak bincangkan adalah saluran vena cava. Right, saluran vena cava ada bahagian superior yang membawa darah, definitely dia bawa darah terdioksigen lah, darah yang telah digunakan oleh tubuh badan kita. So membawa darah terdioksigen kalau vena cava, superior vena cava dan juga inferior vena cava. Superior vena cava dia bercabang dengan brachiocephalic kanan dan kiri. Brachiocephalic ni, kenapa nama dia brachiocephalic? Dia merujuk kepada kita punya upper limb kanan dan kiri, arm kita. Okey, tangan kita di sebelah kanan dan kiri, dan juga kepala, bahagian kepala kita. Cephalic adalah di bahagian kepala kita, merujuk kepada bahagian cephalic. Kemudian inferior vena cava pula membawa darah definitely daripada bawah lah, daripada lower limb, daripada kaki kita, daripada pelvic region, okey, daripada abdominal region. Kita akan bawa darah masuk ke dalam jantung melalui inferior vena cava. Saluran yang seterusnya adalah saluran arteri pulmonary. Okey, arteri pulmonary adalah saluran yang membawa darah terdioksigen, sebab tu dia warna biru, darah yang terdioksigen, okey, daripada rongga jantung yang kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Kemudian membawa darah melalui arteri pulmonary, bercabang ke paru-paru. Paru-paru kanan kita ada pair of lungs, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Okey, dan kenapa dia berwarna biru? Dia membawa darah yang terdioksigen lah. Okey, dan ia merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah yang terdioksigen. Saluran darah yang seterusnya adalah saluran vena pulmonary pula. Vena pulmonary ini adalah juga bercabang dua, satu daripada paru-paru kanan, satu daripada paru-paru kiri, di mana ia membawa darah pulang daripada paru-paru masuk semula ke dalam jantung di
di bahagian kiri jantung kita lah, rongga jantung kiri kita. So kita tengok di sini dia berwarna merah dan definitely dia membawa darah yang beroksigen lah sebab dia baru saja kembali daripada paru-paru. So darah yang beroksigen dia merupakan satu-satunya vena yang membawa darah yang beroksigen. Okey. Dan salur darah yang seterusnya yang kita nak bincangkan adalah salur darah aorta. Salur darah aorta ni adalah merupakan salur darah yang membawa darah yang beroksigen sebab tadi warna merah, membawa darah yang beroksigen daripada jantung kita untuk dipam ke seluruh anggota badan kita. So itu merupakan salur darah utama yang menghubungkan jantung dengan dunia luar dia lah. Alright. Next kita akan melihat di bahagian dalam jantung. So jantung basically mempunyai 4 rongga utama. Rongga atrium kanan, kemudian rongga ventricle kanan, ventricle kiri dan juga atrium kiri lah. Okey. So darah tadi masuk daripada vena cava akan masuk ke dalam atrium kiri, atrium kanan kita. Okey, atrium kanan kita. Right. Atrium kanan kita dipisahkan oleh sebelum tu jantung sebelah kanan kita ni, rongga jantung sebelah kanan kita ni dipisahkan oleh rongga jantung sebelah kiri kita oleh struktur yang dikenali sebagai septum. Okay. Septum basically hanyalah flash of cardiac muscle, otot kardiak. Right. So yang memisahkan antara atrium kanan dan ventricle kanan, kita tahu ada satu injap. Begitu juga dengan atrium kiri dan ventricle kiri, dia ada satu injap lagi lah. So dia ada 4 kompartmen disebabkan oleh adanya wujudnya injap pemisah antara atrium dan juga ventricle lah. So atrium kanan dia mempunyai injap yang dikenali sebagai atrioventricular kanan. Manakala kiri pula dia mempunyai injap yang dikenali sebagai atrioventricular kiri. Tapi dia ada nama spesifik bergantung kepada cuspid, bilangan cuspid yang terdapat pada injap tersebut. Macam di atrioventricular kanan, okay, valve dia mempunyai 3 cuspid. So dia dikenali sebagai tricuspid valve ataupun injap tricuspid. Manakala di sebelah kirinya pula, okay, sebelah kiri jantung kita, dia mempunyai 2 cuspid sahaja. Jadi dia dikenali sebagai tricuspid valve. Okay. Alright. So valve selain daripada cuspid, struktur yang kita nak bincangkan adalah struktur chordae tendinous. Chordae tendinous yang berhubung dengan bonjolan muscles yang pada dinding yang terdapat pada dinding ventricle ni, sama ada di bahagian tricuspid ataupun bicuspid. Chordae tendinous ni dia berfungsi dan juga papillary muscle ni berfungsi untuk mengelakkan daripada injap ini terlipat masuk ke dalam bahagian atrium apa semasa berlakunya contraction ataupun kontraksi di bahagian otot ventricle dan juga relaxation di bahagian otot atrium kanan kita lah. Atrium dan juga ventricle. Ventricle berlaku kontraksi dan juga relaxation ataupun relaksasi berlaku di bahagian atrium. Right. So darah akan bergerak daripada atrium kanan masuk ke dalam ventricle kanan, kemudian dipam ke paru-paru kita melalui arteri pulmonary. So satu lagi yang struktur yang saya nak bincangkan dalam jantung ni adalah struktur jantung injap semilunar valve. So injap semilunar valve ni terdapat di 2 bahagian. Satu pada salur darah arteri pulmonary dan satu lagi pada salur darah aorta. So injap, keempat-empat injap yang kita bincangkan tadi, dia fungsi utama dia adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya backflow ataupun laluan ke belakang. Maknanya memastikan darah mengalir pada satu arah saja. Maknanya darah bila dah masuk kepada kompartmen yang seterusnya, dia tidak kembali ke dalam kompartmen yang sebelumnya. Alright. So darah yang mengalir daripada atrium, kemudian dia akan berpindah masuk ke dalam ventricle kanan. Atrium kanan dia akan berpindah masuk ke dalam ventricle kanan. So bila berlaku kontraksi di bahagian ventricle kanan, dia akan menolak darah masuk ke dalam bahagian arteri pulmonary untuk memindahkan darah tadi pergi ke paru-paru untuk memperoleh oksigen. Kemudian darah akan masuk semula ke dalam jantung melalui vena pulmonary, okey, kedua-dua saluran vena pulmonary, okey, vena pulmonary tadi, dua-dua saluran ini daripada paru-paru masuk ke dalam bahagian atrium kiri. So atrium kiri pula akan menolak darah ke dalam ventricle kiri. Okey. Dan akhir sekali ventricle kiri akan menolak darah keluar melalui aorta untuk membawa darah yang beroksigen tadi ke seluruh anggota badan kita. Alright. Selain daripada itu, saya nak bincangkan mengenai struktur otot jantung. So kita tahu otot jantung kita kalau kita lihat dia terbina daripada otot kardiak lah.
So otot kardiak ni unik kerana dia berhubung antara satu fiber, muscle fiber dia berhubung antara sama lain oleh intercalated disc. Hal ini membolehkan dia melakukan synchronized contraction. Okay, synchronized contraction ataupun kontraksi secara synchronize. So kalau kita tengok dekat sini, selain daripada itu yang boleh kita highlightkan ialah ketebalan otot di bahagian ventricle kiri ni lebih tebal jika dibanding dengan ventricle kanan. Hal ini berlaku kerana kita tahu ventricle kiri ini berperanan untuk menolak darah pergi ke seluruh anggota badan. Manakala ventricle kanan ni hanyalah untuk menolak darah pergi ke paru-paru sahaja. So selain daripada itu, apa yang kita boleh bincangkan adalah dia punya wall of mengenai dinding jantung kita adalah lapisan yang terdapat pada dinding jantung kita. Lapisan paling dalam dikenali sebagai endokardium lah. Lapisan yang berotot ni, tengah-tengah ni dikenali sebagai myokardium, dan lapisan paling luar dikenali sebagai epikardium. Dan jantung kita dibaluti oleh satu lapisan yang dikenali lapisan fibrous and serosa yang dikenali sebagai perikardium. Okey, dibalut oleh lapisan perikardium. So kalau saya boleh kongsikan gambar rajah di sini. Saya sharekan gambar rajah lapisan jantung. So kita dah bincangkan mengenai lapisan myokardium, lapisan epikardium, endokardium. Lapisan luar tu terdapatnya lapisan perikardium yang terbahagi kepada fibrous perikardium dan juga serous perikardium. Di mana serous perikardium terbahagi kepada dua lapisan. Lapisan yang dekat dengan rongga thorax yang dikenali sebagai parietal layer, manakala lapisan yang melekat pada dinding jantung adalah visceral layer perikardium. Dan di antara dua lapisan tersebut terdapatnya cecair serosa yang melindungi jantung daripada hentakan dan juga geseran. Itu salah satu faktor di mana pentingnya perikardium dalam pericardial layer dalam perikardium dalam jantung kita. Right? Selain daripada itu, saya akan membincangkan mengenai konduksi jantung. Jantung kita dikawal oleh perentak. Terdapat perentak utama kita iaitu SA node. SA node akan mencetuskan impuls yang akan bergerak daripada SA node pergi ke AV node. So SA node ni terdapat ataupun terletak di dinding atrium kanan. Kemudian AV node terdapat di bahagian septum, dinding septum. Kita tengok di dinding septum, atrium kanan dan bahagian septum. Okey. Kemudian dia akan bergerak, impuls akan bergerak di sepanjang septum melalui bundle fibers ataupun bundle of His. Kemudian dia akan bercabang pergi ke bahagian ventricle kanan dan juga ventricle kiri melalui Purkinje fibers. Okey. Mungkin ada gambar rajah yang bersesuaian yang saya boleh kongsikan. This one. So kat sini kita dapat lihat dekat bahagian right atrium terdapatnya SA node ataupun sinoatrial node. Kemudian impuls akan bergerak di seluruh bahagian atrium, kemudian berlaku atrial systole, kemudian setelah itu berpindahnya impuls ke AV node dan kita tahu ada berlaku delay of impulse sebelum dia bergerak melalui bundle of His selama 0.09 saat bagi tujuan untuk memastikan keseluruhan darah daripada bahagian atrium ditolak masuk ke dalam bahagian ventricle. Kemudian dia akan berpindah ke dalam bundle of His ataupun atrioventricular bundle. Kemudian dia akan bergerak melalui Purkinje fibers. Impuls ini akan bergerak ke seluruh bahagian ventricle di sebelah kanan dan sebelah kiri untuk mencetuskan kontraksi di bahagian ventricle yang akan mengepam darah keluar melalui arteri pulmonary pergi ke lungs dan melalui aorta untuk pergi ke seluruh anggota badan. So itu saja yang dapat saya kongsikan hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi.